Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahid fi majdihi wa jaddih, alladhi laysa shay'un minal mawjudat wa illa wa huwa sajidun lahu wa musabbihu bihamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sihat wal afiah sampai kita masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Abul Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam wasiat ketiga, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad setelah mewasiatkan kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mewasiatkan kepada kita juga agar kita berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kemudian beliau berkata, wa'lam anni usika bihifzil usul arba' wa ahkamuha. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya aku mewasiatkanmu untuk menjaga 4 perkara yang penting ini dan juga hukum-hukumnya. Wa mulazamatiha wa tashihiha, dan juga haruslah kalian melaziminya dan juga memperbaguskan 4 perkara tersebut. Apakah 4 perkara tersebut? Yang pertama, al-awwal hifzul faraid al-batinah wal-zahirah. Kita menjaga faraid ataupun fardu-fardu yang zahir dan juga yang batin. Fardu-fardu yang zahir sudah jelas, seperti kita menunaikan solat, menunaikan zakat dan juga solat dan juga puasa di bulan Ramadan dan juga haji, man istata'a ilaihi sabila. Kalau fardu-fardu batin contohnya seperti ikhlas, iaitu jikalau seseorang melakukan sesuatu, dia melakukan tersebut qasdan lillah lil wahidil fard. Mereka melakukan perkara tersebut hanya mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Thariqah Sahadah Ba'alawi, mereka itu mempunyai 5 prinsip. Yang pertama ada ilmu. Yang kedua namanya amal. Yang ketiga ada al-wara'. Yang keempat ada al-khauf min Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima ada namanya al-ikhlas lahu azza wa jalla. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat ulama-ulama kita bagaimana mereka ikhlas dalam perilaku mereka dan juga dalam pekerjaan mereka. Sebagaimana kita lihat Imam Daud At-Tai, beliau pernah berpuasa selama 40 tahun, dan dalam 40 tahun tersebut tidak ada satu pun daripada keluarga beliau yang mengetahuinya. Begitu juga Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, aku berharap agar ilmu aku ini dipelajari oleh semua orang. Akan tetapi aku tidak mau ilmu aku ini dinisbatkan kepadaku. Apa yang kita lihat sekarang? Kita lihat makalah-makalah ataupun khilaf-khilaf itu tidak dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Akan tetapi kebanyakan dinisbatkan kepada Al-Imam Nawawi, Wal-Rafi'i dan ulama-ulama yang lain. Yang kedua nama adanya tarkul ma'asi al-batinah wal-zahirah. Tarkul ma'asi al-batinah wal-zahirah. Kita meninggalkan maksiat-maksiat yang batin dan juga maksiat-maksiat yang zahir. Maksiat-maksiat yang batin seperti kita meninggalkan mengikuti hawa nafsu kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu, kerana itu akan berpaling daripada Allah, kerana itu akan membuat engkau berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari 4 perkara yang harus kita menjaganya adalah mulazamatul iftikar wal ittirar ila Allah wa tahaqquq bizillah wal inkisar baina yadayillah. Kita merasa selalu butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita juga merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dirasakan oleh Khubayb bin Adi ketika beliau ditawan oleh orang kafir. Ceritanya begini.
Nabi Muhammad SAW mengutus 7 orang daripada sahabat beliau ke Bani Salim, 3 kelompok daripada Bani Salim. Ketika mereka 7 orang tersebut di tengah jalan, maka mereka dikepung oleh 3 kelompok tadi. Kemudian 4 yang dibunuh dan 3 lagi ditawan. Termasuk 3 tersebut adalah Hubeb bin Adi. Hubeb bin Adi ini ditawan oleh orang kafir, dan kemudian sebelum beliau meninggal, beliau meminta izin untuk solat 2 rakaat, dan kemudian beliau berkata, "Walastu ubali hina uqtalu musliman." Aku tidak peduli ketika aku mati dalam keadaan muslim. Ala ay jambin kana lillahi masra'i. Walaupun bagaimanapun, walau bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala tetaplah tempat kembalinya aku. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa in yasha. Itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala ingin, yubarik ala awsali syilul mumazzai. Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi sendi-sendi aku yang terputus. Yang keempat ada namanya at-tawakkul wal i'timad ala Allah fi kulli amrin. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala di semua perkara. Wal iktifa wal istighfar, dan juga kita merasa cukup dan juga kita meminta permohonan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah billahi wahdah, dan juga kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu fi sirri wal jahri, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Pernah Al-Imam Al-Junaid solat di belakang imam. Kemudian tatkala imam tersebut selesai solat, imam tersebut menanyakan kepada Imam Junaid, "Wahai imam, dari manakah engkau makan? Dari manakah engkau menghasilkan uang?" Kemudian apa yang dijawab oleh Imam Junaid? "Sabarlah, aku akan menjawab pertanyaanmu setelah aku solat. Setelah aku mengulangi solat yang mana solat tersebut aku melakukan di belakangmu." Beliau menjawab bahawa kalaulah seorang itu ragu terhadap rezeki makhluk-makhluk Allah, maka tidak bolehlah bagi seorang untuk solat di belakangnya, kerana mereka tidak percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberikan rezeki. Sebagian ulama juga pernah ditanya, dari mana engkau makan? Min aina ta'kul? Maka mereka menjawab, min haitsu yazkullahu al-dhubab wal ba'udah ayat'amuha wa yansani. Dari sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberi makan lalat dan juga nyamuk, apakah Allah Subhanahu wa taala memberi makan mereka, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melupakanku? Itulah tawakal yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ulama-ulama kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mewasiatkan kepada kita agar menjaga 4 perkara tersebut agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha minni wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.